kita sedekah. Adakah sedekah sahaja bagi sedekah? Tak. Kita bagi sedekah sebab kita nak mengharap sesuatu daripada Allah. Ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Dia kata, ittaqun nar walau bisyiqin tamarah. Lindungilah kamu daripada api neraka walaupun dengan sedekah sebelah biji kurma. Jadi, maksudnya, bila kita bersedekah tu, dalam tu ada apa? Ada doa. Ya Allah, jauhilah aku dari api neraka dengan sedekah aku kurma ni. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, disambung bacaan kitab Al-Lubab di tafsir Ibn Kathir. Al-Lubab tafsir ke surah 40, betul tak? Dan ni 40 kan? Pada tafsir ayat Maliki Yaumiddin atau Yaumiddin, surah 40 pada perkataan Yaumiddin. Kita hurai pada kuliah lepas, Maliki Yaumiddin boleh baca dengan Malik 2 harakat, boleh juga baca dengan 1 harakat, Maliki Yaumiddin. Kalau kita baca 2 harakat, maksud dia pemilik hari pembalasan. Kalau kita baca dengan 1 harakat, maksudnya dia ialah raja hari pembalasan. Dua-dua maknanya sama. Walaupun Malik lagi besar, lagi agung. Kenapa Malik lagi agung? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak benarkan orang pakai nama Malikul Amlak, raja sekalian raja. Walaupun dia tak maksudkan raja dengan sekalian raja tu ialah maksudnya seperti Allah Ta'ala, tapi daripada bab beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak berikan nama yang pada lafaznya seolah-olah sama dengan Allah Ta'ala. Yang ni yang disebut oleh para ulama akidah kita, iaitu masalah syirik dalam lafaz. Syirik dalam lafaz. Naam. Jadi kita baca pula Yaumiddin. Maksud Yaumiddin. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami'il muslimin. Amin ya rabbal alamin. Telah berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Yaumiddin, hari pembalasan. Ia merupakan hari perhitungan bagi semua makhluk. Ia disebut juga hari kiamat. Pada hari itu tiap hamba diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya baik, maka balasannya pun baik, dan kalau amalnya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali bagi orang yang diampuni. Yaumuddin ialah salah satu daripada nama-nama hari akhirat. Nama hari akhirat ni banyak. Dia banyak kerana setiap nama tu dia membawa satu sifat hari kiamat. Contohnya Yaumuddin, Ad-Din, hari pembalasan. Juga namanya Yaumil Hisab, iaitu hari perhitungan. Dia juga dia kata Yaumut Taghabun, dalam surah Taghabun, dzalika Yaumut Taghabun. At-Taghabun maksudnya hari semua manusia melutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan juga Yaumul Azifah, Azifatul Azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Azifah iaitu hari semua dalam ketakutan. Juga namanya Yaumul Hasr dengan huruf sin, iaitu hari penyesalan. Dia juga namanya Yaumul Jaza, iaitu hari pembalasan. Dinamakan juga Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Jadi juga dengan nama Yaumul Qiyamah,
iaitu hari semua manusia berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari manusia semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga namanya yang seperti ini yaumul akhirah. Dan dia ialah hari yang terakhir, tak ada hari lagi dah lepas itu. Nama juga zalika yaumul khulud, sedang surah Qaf, itu hari semua manusia akan kekal. Jadi nama hari akhirat ni banyak berdasarkan sifatnya. Dan dia berapa hari tuan-tuan? Sehari je. Hari kiamat sehari. Betul kita tengok dalam Al-Quran tak sebut ayyamuddin, dia sebut yaumiddin. Yang Allah Ta'ala sifatkan dia bersamaan dengan 50,000 tahun. Hari-hari lain di akhirat sama dengan 1000 tahun. Tapi hari kiamat satu hari kiamat sama dengan 50,000 tahun. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir sabran jamila. Bersabarlah sikit kamu kat muka bumi ni. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka itu nampak jauh lagi hari kiamat, sedangkan kami nampak dekat. Nah, hari kiamat ni ialah masalah yang menjadi asas dalam banyak perkara seorang mukmin. Betul kita dalam banyak hadis Nabi SAW, bila sebut sesuatu amalan, selalu Nabi kaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakaplah baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarah. Muliakanlah dia punya jirannya. Kan? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kembalilah kamu kepada Quran dan Sunnah sehingga kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi orang Islam cerita dia hari akhirat. Satu hari Mu'adz bin Jabal dengar seorang lelaki datang dari jauh, jumpa Nabi SAW, bercakap dengan suara yang tak dapat didengari dengan jelas. Lalu Mu'adz kata, ya Rasulullah, apa yang kamu duk bincang dengan lelaki tadi? Iaitu dia kata berkenaan dengan hari akhirat. Maka Nabi kata, haulaha nudandin. Berkenaan dengan hari akhirat lah kita ni asyik bicara. Kita ni asyik bicara pasal hari akhirat. Jadi ini orang yang beriman. Betul lah Allah Ta'ala sebut selepas Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman, sifat dia terus dikaitkan dengan Maliki Yawmiddin, hari akhirat. Naam. Dan hari kiamat, beriman pada hari kiamat rukun min arkanil iman, semua tahu sebagaimana hadis Jibril. Dan beriman pada hari kiamat ni dia ada dua level. Satu, beriman pada hari kiamat secara ijmali. Yang kedua, beriman pada hari akhirat secara tafsili. Saya sengaja kekalkan istilah bahasa Arab dia. Okay? Satu, beriman pada hari akhirat secara ijmali, apa yang dalam perenggan ni, iaitu hari perhitungan, manusia akan dibangkitkan, akan dibalas. Siapa yang buat baik masuk syurga, siapa yang jahat masuk neraka. Maksud ijmali apa dia? Iaitu secara umum. Maksud kalau kita jumpa satu orang, nanti kamu beriman tak hari akhirat? Hari akhirat tu apa? Kita tanya dia. Dia hari akhirat tu nanti masa lepas mati, nanti kita akan bangun balik. Lepas tu siapa yang baik masuk syurga, siapa jahat masuk neraka. Maka dia telah beriman tak dengan hari akhirat? Dia telah beriman dengan hari akhirat secara ijmali. Adapun beriman pada hari akhirat secara tafsili, yang inilah yang para ulama jelaskan, daripada tercabutnya roh, lepas tu pertanyaan kubur, lepas tu nanti dibangkitkan, mahsyar, yaumul hasyr, al-hasyar di mahsyar, kemudian perkumpulan manusia, kemudian syafaat, kemudian hisab, kemudian pemberian kitab, kemudian timbangan, pertimbangan, pengasingan, lepas pengasingan minum telaga, lepas minum telaga pergi dekat ujian keimanan, lepas ujian keimanan pergi dekat sirat, lepas sirat masuk syurga, masuk neraka, lepas tu qantarah,
lepas qantarah syurga dan neraka. Itu tafsili. Itu tafsili. Tafsili maksudnya secara detail. Okey, wajib ke beriman dengan syariat akhirat secara tafsili? Kalau sampai padanya dalil, wajiblah beriman padanya. Okey. Dan beriman secara tafsiri tak syak lagi, menambahkan lagi keimanan. Kenapa para ulama suruh kita mengaji iman pada hari akhirat secara tafsil? Kerana bertambahnya ilmu, bertambahnya iman. Bertambahnya ilmu, bertambahnya iman. Dan berkenaan dengan hari kiamat ni ialah salah satu 3 ilmu yang wajib kita belajar. Seperti kata Imam Ibn Qayyim, kan, al-ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmu itu 3 bahagian. Pertama, belajar sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya, tauhid, akidah, tauhid. Yang kedua, belajar hukum, hakam. Yang ketiga, wa kadzalika yaumul ma'adis tsani. Begitu juga kita kena belajar berkenaan dengan pembalasan-pembalasan. Orang buat macam ni, apa balasan dia? Tahu kat sini apa balasan dia? Kerana dengan bila kita belajar macam ni, barulah dia bertambah keimanan, bertambah motivasi nak beramal, bertambah lagi takut pada Allah Ta'ala. Kan? Sebab itulah masalah hari akhirat. Sebab itulah kita perlu belajarnya. Antara kitab yang bagus iaitu kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, kitab Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kitab yang sangat bagus. Kalau bagus ada dekat meja kita, buku tu ada Tadhkirah tu, setiap hari kita buka 5 minit pun cukup lah. Supaya dengan kita ingat hari akhirat tu, boleh kita nak zikir pagi petang, boleh kita nak sembahyang sunat bersemangat sikit, boleh kita nak qiyam, boleh kita nak istighfar, boleh kita nak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita akan lupa, lalai. Kan? Kalau yang macam beriman dengan, kalau yang dimaksud 10 hari datang ke rumah hari akhirat dia, itu beriman dengan tanda-tanda asyratus sa'ah. Itu juga termasuk tafsili juga. Termasuk tafsili juga, beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Bila apa jika sampai pada kita dalil berkenaan dengan tanda hari kiamat, wajiblah beriman dengannya. Semana yang sampai. Dan ini masalah yang lebih khusus lah, satu kitab yang lebih khusus. Okay? Betullah para ulama kita dia selalu karang kitab yang asing, kitab Asyratus Sa'ah, kan? Kitab yang sangat bagus. Naam. Sambung. Pada hakikatnya Al-Malik adalah nama Allah Subhanahu Al-Malik, pendekkan dia. Al-Malik. Al-Malik adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sebagaimana firman-Nya, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada ilah, yakni yang berhak diibadahi selain Dia, Raja yang Maha Suci lagi Maha Suci lagi. Al-Malik, Raja, Al-Quddus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera. Al-Malik maksudnya Raja, Al-Quddus, Maha Suci, yang tidak ada padanya segala kecacatan, kekurangan. Al-Quddus. As-Salam iaitu sejahtera. Jadi Malik itu nama Allah Ta'ala. Jadi kalau dia tak boleh letak nama orang tu Al-Malik, Al-Malik saya tak boleh. Okay? Itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh, tapi dia letak nama lain, Al-Malik Faisal, Al-Malik sekian, apa maksudnya si raja. Tapi kalau Al-Malik secara umum macam tu je, dialah Al-Malik, tak boleh. Nah. Dan nama Al-Malik ni antara nama yang boleh kongsilah, macam Al-Aziz, macam nama Allah Ta'ala Al-Aziz. Boleh Al-Aziz dengan Al-Malik. Cuma tak boleh letak Malikul bawah ni, Malikul Amlak bawah. Sambung. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Akhna'u ismin indallah rajulun tasamma bimalikil amlak wala malika illa Allah.
Julukan yang paling hina di sisi Allah iaitu seorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak. Malikul Amlak, raja sekalian raja. Ini tak boleh ni. Akhna'u ismin, nama yang paling buruk sekali. Dan Sufyan Ats-Tsauri kata, bahkan apa saja nama seumpama dengannya walaupun bukan Malikul Amlak. Contohnya di Parsi masa tu orang suka letak nama Syahansyah. Syah ni raja juga. Jadi Syahansyah pun tak boleh juga, raja sekalian raja. Ini apa saja maksudlah. Okey. Jadi raja sekalian raja ini makruh. Dibenci nama macam ni. Habis tu letaklah ketua sekalian raja ke. Macam juga nama hakim sekalian hakim. Tak boleh. Dulu dekat negara kerajaan Mamluk famous orang pakai gelaran ni. Qadi Qudah. Okey. Hakim kepada sekalian hakim-hakim di dunia. Mana boleh. Yang itu nama Allah tu, kan? Fa innallaha huwal hakam, kan? Nabi kata, wa ilaihil hukmu. Nabi kata sesungguhnya Allah Taala itu al-hakam, iaitu maha menghukum. Wa ilaihil hukmu, dan segala hukum tu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh letak nama raja sekalian raja. Okey. Nah. Tukar lain ketua raja ke ketua hakim ke. Jangan pakai hakim kepada sekalian hakim, tak boleh. Nah. Sambung. Pasalnya tidak ada malik, yakni raja yang sebenarnya kecuali Allah. Wala malik, tak ada pemilik sebenarnya illallah. Nah. Masih dalam kitab yang sama, juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi, thumma yaqulu ana al-malik. Aina mulukul ard? Aina jabbarun? Ainal jabbarun? Ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun? Allah, yakni pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya. Nah, nampak? Bahkan dengan tangan kanannya. Wa yatwis sama' bi yamini. Yamin tangan kanan Allah. Kan? Dalam surah Az-Zumar tu Allah Taala kata apa? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi itu semua dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan langit-langit semua akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Taala sebut yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub. Kata Allah dalam Quran, pada hari kami akan menggulung langit ini macam kami menggulung kertas. Dan kita beriman dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Baca hadis sahih Bukhari kitab tauhid. Bila Nabi sebut Allah Ta'ala menciptakan tangan, Nabi goyangkan tangan dengan tangannya. Kata para ulama, bukan maksudnya Nabi nak kata Allah yang tangan kita, tapi menggenggam, menggoyangkan tangan tu. Tujuannya apa? Supaya berimanlah dengan tangan Allah yang hakiki. Sebagaimana kita ada tangan yang hakiki, Allah juga ada tangan yang hakiki. Cuma taklah sama, semua tahu masalah ni. Tak perlu nak pening-pening. Tak mungkinlah tangan Allah sama dengan tangan kita. Tangan kita nak genggam buku 10 biji ketul pun tak boleh. Cuma genggam buku ni, gulung buku ni, boleh gulung buku ni? Tak boleh. Buku ni pun tak boleh gulung. Tiba-tiba nak gulung langit, kata tangan Allah sama dengan kita, kan? Lagi kata nak kata bodoh, tapi kasar sangat pula. Tapi bodoh lah, nak buat macam mana? Dia boleh kasar sebab dia memang tak logik. Sebab itulah bila hadis-hadis macam ni dulu lalu pada para sahabat, tak timbul dalam para sahabat isu, tak pernah ada satu soalan pun timbul. Nah, kalau hantar budak kecil pun kata akhirat nanti Allah Taala genggam langit. Macam tangan Allah dengan budak kecil tu. Mesti dia kata tak tahu. Maksudnya budak kecil pun lagi pandai. Fitrah dia bersih. Sambung. Tapi poin daripada hadis ni,
Iaitu Allah Ta'ala kata, akulah raja. Lepas tu Nabi kata, aina ana malik, akulah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja yang sombong? Kami yang sombong lagi. Kau tak suka negara saya, keluarlah. Tak ada kena-mengena ni umum. Tak tuju mana-mana. Dia kata benda ni haram, tak boleh buat ni. Bapak saya pun tak tegur saya. Dia kata Al-Quran tegur, hadis tegur. Kan? Jadi jangan ainal jabbarun, salah sikit je bantai, pukul. Dan Nabi kata ainal jabbarun. Jabbar maksudnya orang yang action nak kalahkan orang je kerja dia. Kan, tak boleh silap sikit, tak boleh kalah sikit. Ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Di manakah raja-raja yang sombong, orang yang sombong? Ainal mutakabbir. Jabbar ni yang zalim lah, yang keras, perkasa sangat tu, jabbar. Ni wa ainal mutakabbir. Allahul musta'an. Sebab itulah dosa paling besar sekali, dosa takabbur. Betul tak? La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibir. Nabi sallallahu, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya walaupun ada sebesar biji sawi daripada sifat takabbur, al-kibir. Dan kita semua tahu kibir ni maksudnya apa? Pelekehkan manusia dan menolak kebenaran. Pelekehkan manusia dan menolak kebenaran. Naam. Sambung. Lalu yakni Allah berfirman, akulah raja, yakni yang sebenarnya. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa? Dan di manakah orang-orang yang sombong? Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Allah Ta'ala akan tanya hari kiamat nanti, bila Allah Ta'ala genggam langit. Dan ayat Al-Mu'min tu, Rasulullah kata, limanil mulkul yaum, sekarang siapa dah pemilik kerajaan hari ini? Lillahil wahid, hanya Allah Ta'ala sahaja, seorang saja. Al-wahid al-qahhar. Al-qahhar yang Maha mengalahkan hamba-Nya, mengalahkan yang lain. Allahul musta'an. Jadi daripada kataan inilah Malik tu, raja tu, limanil mulk. Okey. Naam. Mengenai penyebutan selain dirinya, yakni di dunia ini, dengan nama Malik, yakni raja, sebenarnya lebih dimaknai sebagai sebuah majaz, yakni kiasan. Maksudnya pinjaman je Al-Malik tu, pinjaman saja, bukan kepada hakikat yang sambung. Bukan kepada hakikat yang sebenarnya. Misalnya dalam firman Allah berikut ini, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi malik, yakni raja bagi kalian. Bagi raja kalian. Dan kita semua tahu hakikat perbezaan raja dunia dengan raja yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Raja dunia perlukan rakyat dia, kan? Dia mula-mula bukan main action, kali semua rakyat dia jatuhkan dia, habis. Lihat raja-raja yang sebelum ni, raja Rusia jatuh, kena tembak terus dengan pikul ni. Tengok raja Mesir, tengok raja Iran, semua digulingkan dengan penuh hina dan dibunuh. Tengok raja Afghanistan dulu, dia jatuh, dihinakan. Nah, jadi jangan sombong. Allah Subhanahu Taala memberikan kerajaan tu buat sementara bagi raja-raja ni sahaja. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Nah. Tapi kalau raja tu adil, dan hadis Nabi SAW, dia kata al-imamul adil, imam yang adil tu ala manabir, di atas mimbar-mimbar di sebelah Allah Subhanahu Wa Taala hari akhirat. Nampak tu? Itu kelebihan pula jadi raja yang adil. Dia bukan tak ada kelebihan, dia raja yang adil ada. Kan? Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata thalathun la yughallu bihinna. Baru kita belajar minggu lepas kan dengan Ustaz Azhari tu, qalbul mu'min. 3 benda yang tidak akan
didengki, dicemburui daripada seorang mukmin. Pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, apa dia? Antu nasihat wulatul umur. Dalam menasihati pemimpin-pemimpin Muslim. Fa inna du'aahum tuhitu man wara'ahum. Kerana doa-doa mereka tu meliputi semua orang. Maksudnya, kalau doa kita untuk mereka tu, kebaikannya meliputi semua orang di belakang mereka. Waktu pemimpin yang adil, Masya Allah, bagus sekali. Lepas tu jangan kita jadi macam khawarij pula. Asal tengok pemimpin macam skeptikal, macam benci, kan? Tak. Ahli sunnah ni dia sayang aja dia. Sebab dia tahu raja ni lah yang menguruskan urusan dunia dia. Kita boleh datang kuliah dengan aman, dengan ada elektrik, jalan raya bagus, walaupun kena bayar tol, tapi adalah jalan raya yang apa, rata, yang licin, yang elok. Kan? Alhamdulillah. Walaupun harga naik minyak, tapi Alhamdulillah. Walaupun harga makanan naik, tapi Alhamdulillah. Semua gempal-gempal belaka, badan naik-naik belaka, kan? Allah Ustaz. Betul tak? Jadi Alhamdulillah. Jadi kita semua perlu doakan dan nasihat. Cuma bila kita nasihati sang raja tu, kita kena nasihat dengan betul, dengan jujur. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahli sunnah dia sentiasa, kata Imam Ahmad, tandanya ahli sunnah mendoakan kebaikan buat pemimpin. Dan tandanya ahli bid'ah, dia mendoakan kemusnahan buat pemimpin. Nak senang nak tahu dia ahli bid'ah. Ya Allah, hancurkanlah mereka, jatuhkanlah mereka, ya Allah, jatuh. Ahli semua hajat ramai, hancurkanlah mereka. Ahli bid'ah. Itu tanda ahli bid'ah. Sambung. Kata ad-din berarti pembalasan atau perhitungan. Dia berfirman, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Juga dalam ayat lain Allah tabaraka wa taala berfirman, a inna lamadidun. Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Madinun maksudnya yang diberi pembalasan. Jadi baik-baik sebut Madinun. Madinun. Maksudnya kamu akan diberi balasan. Jangan cakap sakap dia. La Madinun. Madinun lah, kan? Yang Madanun lain lah, kan? La Madin. La inna la Madinun. Dia berkata dain maksudnya pembalasan. Din maksudnya pembalasan. Dan kata asal dia berkata dana yadinu. Kat bawah ni hadis dia. Sambung. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik adalah yang bisa mengendalikan dirinya sendiri serta beramal soleh untuk kehidupan setelah. Tengok bahasa Arab dia. Terjemah bahasa Melayu dia, al-kais. Kais tu maksudnya orang yang bijak. Al-kais lawan dia ghabi, bodoh. Al-kais man ialah orang yang, siapa yang dana ni maksudnya sentiasa menghitung-hitung diri dia dan melihat-lihat diri dia, macam mana bagus ke tak, dana nafsah. Aku ni bagus ke? Pagi dah zikir pagi petang ke belum? Dah istighfar ke belum? Dah buat baik kat mak ayah dia ke belum? Kan? Apakah telah sempurnakan hak-hak Allah Ta'ala? Itu dana nafsah. Apakah dia telah sempurnakan hak anak-anak dia, hak isteri dia, hak keluarga dia, hak pekerja dia, hak bos dia, hak tuan dia, kan? Jadi itu dana nafsah. Sentiasa menengok diri dia, melihat diri dia, mengendalikan dana. Jadi dani ialah orang yang selalu tengok diri dia sendiri lah. Bukan asyik tengok cermin je kat diri dia tengok. Bukan. Dia perhatikan diri dia, kan? Man dana nafsahu wa amila, dan beramal lima ba'dal maut, dan beramal untuk apa yang selepas kematian. Sambung.
iaitu dia mau sentiasa menghitung-hitung amal perbuatannya. Sebagaimana dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa ta'ahhabu lil 'ardil akbar ala ma la takhfa alaihi a'malukum. Buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari tatkala diperlihatkan amal seseorang, sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Mari kita persiapkan diri kita untuk hari akhirat. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shirakil alih. Dan syurga itu lebih dekat daripada seseorang daripada tali kasut dia. Wa kadzalika an-nar. Begitu juga neraka itu lagi dekat daripada seseorang daripada tali kasut dia sendiri. Apa maksud dia dari tali kasut? Macam ada orang dia tu tak sempat naik kat tali kasut, dia pun dah meninggal lepas tu. Maksudnya hasibu anfusakum. Sebab kematian tu sangatlah dekat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Serta firman-Nya subhanahu wa ta'ala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Kan? Allah Ta'ala kata, la yughadiru saghiratan, kan, wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kan? Orang yang buat dosa nanti akhirat kelak dia akan kata, mali hadzal kitab, apa benda kitab ni? La yughadiru saghirah, tak terlepas kecil maupun besar, illa ahsaha, melainkan dia akan hitungnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dia akan dapati semua yang dia amal akan dihadirkan balik di hadapan. Sebab kat sini lah Al-Hasan Al-Basri dia menangis dengan terisak-isak. Lalu dia kata, kenapa wahai Hasan Al-Basri kau menangis terisak-isak? Bukankah kamu dah beramal sekian dan sekian, kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala? Dia kata, memang kalau aku dah taubat, tapi aku tak tahu sama apakah dosa yang buruk, dosa yang kuat tu akan dibentangkan atau tidak di hadapan Allah. Jadi aku rasa malu nanti akhirat kelak, nanti orang tunjuk aku punya dosa-dosa di hadapan manusia. Jadi kita kena fikir macam tu. Macam Imam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia menangis isak-isak juga ketika solat malam. Bila orang tanya dia, kenapa menangis wahai Umar? Bukankah engkau ni telah dijanjikan syurga sekian dan sekian dan sekian? Apa kata Umar Al-Khattab? Jadi kalau engkau boleh memberi jaminan kepadaku bahawa Allah Ta'ala telah confirm menerima satu je sujud aku, maka akulah orang paling berbahagia pada hari ini. Okay? Sebab Umar Al-Khattab bagi dia, Nabi jamin masuk syurga, tapi Nabi tak kata jamin dia terlepas dari neraka. Tak? Nabi kata Umar Al-Khattab dalam syurga. Tapi ada tak Nabi kata Umar Al-Khattab tak akan masuk neraka? Sebab itulah Umar Al-Khattab dia masih lagi menangis. Lepas tu ucapan-ucapan yang maklum daripada Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Alangkah bagusnya aku ni dibangkitkan seperti rumput-rumput di tepi jalan, kerana pada hari itu tidak perlu lagi dia akan dihisap. Kata Umar Al-Khattab pula, alangkah bagusnya aku dibangkitkan seperti seekor kambing. Kenapa seekor kambing? Sebab nanti akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan semua binatang. Wa idzal wuhushu syirat, ketika binatang akan dibangkitkan, kan, sehinggalah binatang kambing yang jalha yaqtasu, dia akan menuntut keadilan daripada kambing yang qarna. Jalha, kambing yang tak ada tanduk, dia akan tuntut daripada kambing yang bertanduk, sehingga akan diberi pembalasan. Ini Yaumuddin. Ini Yaumuddin ni bukan meliputi manusia, bukan manusia saja, meliputi segala binatang. Binatang-binatang pun hari akhirat nanti akan ada Yaumuddin. Ada kucing ni, dia pergi tolak kucing, jatuh, mati kucing tu, dia akan dibangkitkan, akan balas, qisas. Tetapi adakah syurga dan neraka bagi mereka? Tak ada. Allah Ta'ala akan hancurkan mereka. Kunu turaba, kata Allah Ta'ala, jadilah kamu semua tanah.
Ketika itu orang kafir baru takut. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika itu orang kafir yang kata, alangkah bagusnya aku ini juga tanah, sebab supaya tidak dihisab dan dibagi balasan pada hari akhirat kelak. Itulah kita ni sentiasa kena jana nafsah. Kata Hasan Basri lagi, innama antal ayyam fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Sesungguhnya kamu ini adalah hari-hari yang tinggal sahaja. Bila satu hari dah pergi, maka hilanglah satu daripada bahagian badan jasad kamu. Sikit maksudnya makin bertambah, bukan makin happy, makin dekat kita dengan kematian kita. Allahul musta'an. Naam, sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami ibadahi dan hanya engkaulah yang kami mohon pertolongan. Para ahli qiraah 7 yang jumhur dan jumhur ulama membacanya dengan membubuhkan tasydid pada huruf ya pada kata iyyaka. Tahu tasydid tak? Tasydid maksudnya sabdu. Huruf ya maksudnya kita kena sebut iyyaka. Tak boleh kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Okey. Itulah kita kena jaga makhraj betul-betul. Iyyaka ada sabdu. Yang macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Jadi Fatihah kita mesti kena talaqi. Siapa yang tak talaqi Fatihah lagi, jumpa Ustaz Ammar. Ustaz Ammar ni ada sanad kan. Jumpa Ustaz Ammar ke siapa-siapa ke. Jadi betulkan Fatihah. Ustaz 5 minit nak baca Al-Fatihah. Okey, tak sah Fatihah. Nabi kata man lam yaqra bi Fatihatil kitab wa salatu khidaj. Siapa tak baca Fatihah betul-betul, solatnya tak diterima. Bahkan tak boleh jadi imam pun. Dalam kitab fiqah disebut siapakah orang yang tak layak untuk diikuti, iaitu seorang yang qari mengikuti seorang yang ummi. Apa maksud ummi? Ummi kalau terjemah butuh huruf. Tapi dalam masalah fiqah, ummi ni maksudnya orang yang la yuhsinu qira'atal Fatihah. Orang yang tak boleh baca Fatihah dengan betul. Maksud dari ilmu fiqah, siapa tak boleh baca Fatihah betul, dia anggap betul huruf. Dan siapa boleh baca Fatihah yang betul, dia tak betul huruf. Dari segi fiqah lah kan. Bahkan kalau ada PhD banyak pun, tapi baca Fatihah tak betul, dia ummi dalam ilmu fiqah. Ini kata Syekh kami. Barakallahu fi. Sambung. Sedangkan kata penggalan akhir nasta'inu dibaca dengan memfathahkan huruf nun yang pertama. Menurut bahasa ibadah na'budu berarti tanda tunduk dan patuh. Ibadah maksudnya at-tadhallul wal khudu', iaitu tunduk dan patuh. Tunduk maksudnya kita ikut je. Patuh maksudnya kita buat je. Itu maksud ibadah. Okey, ini segi bahasa. Adapun menurut syariat, ibadah berarti perwujudan dari kesempurnaan cinta, ketundukan jiwa dan ketakutan hati. Ini macam tak apa nak faham sangat kan. Okey. Maksud ibadah dari sisi syarak pula, iaitu kita tunduk dan patuh disertai dengan apa tu? Kesempurnaan cinta, ketundukan jiwa dan ketakutan hati. Baru jadi ibadah. Contohnya, kita solat isyak tadi. Kita solat isyak. Kalau kita sekadar solat je, isyak solat, maka kita hanya tunduk dan patuh saja. Tapi dalam solat tadi kita hadirkan apa dia? Kesempurnaan cinta. Kita solat sebab kita cinta betul dengan Allah Ta'ala.
Barang kita marah pula orang tak solat. Barang kita marah pula orang tak tegakkan solat jemaah. Kita marah pula orang yang mengabaikan solat. Sebab cintanya kita kepada Allah Ta'ala, kita buat benda tu. Jadi kita buat, bukan buat sebab terpaksa. Pada masa yang sama, kita buat dengan penuh ketundukan jiwa, penuh khusyuk, penuh tazallul, bahasa Arab panggil, iaitu penghinaan diri pada dia. Ya Allah, aku ni hina di hadapan-Mu. Kenapa kita hina? Macam mana nak hadirkan hina tu? Iaitu kita fikir bahawa kita ni dapat bermacam nikmat, tapi yang kita balas tu hanyalah berapa secebis sikit je. Lepas tu kata Al-Imam Ibn Hajar, bila dia huraikan maksud malu dengan Allah Ta'ala, iaitu perasaan malu tu timbul bila dia melihat dengan pandangan kenikmatan, kemudian dibandingkan dengan pandangan pembalasan, apa yang dia balas dengan apa yang dia dapat. Saya bagi satu contoh lah. Okey, katakanlah saya pergi rumah Abu Zara kan. Abu Zara kita ni, saya datang rumah dia, dia bagi saya nasi Arab, kambing sekor. Kan? Nitik lagi minyak-minyak kambing dah tu. Sedap betul. Kan? Dengan air teh Arabnya, teh Syai Adaninya, Syai Na'na'nya. Tahu tak? Dengan buah anggurnya, dengan buah yang mahal-mahal kan? Minyak wangi lagi kan? Bagi shisha satu tak boleh lah kan? Kan? Maksudnya bagi, Masya Allah kan? Kan? Nah, lepas tu Masya Allah, habislah balik. Terima kasih banyak lah Akhi Abu Zara kan. Satu hari Akhi Abu Zara nak jarah rumah saya pula. Tapi saya macam mana sibuk ulang kelang kabut sini. Ustaz, saya dah sampai, saya terlupa. Ya Allah, Abu Zara jarah dalam rumah ada TO dengan biskut kering satu. Apa perasaan kita? Rasa malulah. Orang ni aku datang rumah dia bukan main lagi. Dia layan aku gila-gila. Dia datang rumah aku ni je boleh aku bagi kat dia. TO kosong dengan biskut kering, biskut mayat ni. Apa perasaan kita? Malu. Bila kita tak boleh memberikan timbal balik yang sepatutnya. Itu juga kita dengan Allah Ta'ala jadi hina sebab tu. Ya Allah, hina betul aku ni. Dengan pelbagai nikmat yang kita dapat daripada kecil, sampailah kita umur sekarang ni, kita belum lagi bersyukur kepada Allah dengan haqqa syukrihi. Lepas tu kita baca dalam surah Al-Ahqaf tu kan. Ni surah Ahqaf. Surah Ahqaf kan. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah berpesan orang supaya buat baik kepada mak ayah dia. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya telah mengandungkannya dengan penuh kesusahan. Wa wada'athu kurha. Dan melahirkannya dengan penuh kesusahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan tempoh mengandung campur tempoh menyusu 30 bulan lamanya. Hatta idza balagha ashuddahu, sehinggalah bila dia dewasa, dah matang. Wa balagha 40 sanah, dan sampailah umurnya 24 tahun 40 tahun. Maka dia kata apa? Qala rabbi awzi'ni, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati, sikap sentiasa nak bersyukur atas nikmatmu. Dia dah 40 tahun dah umur, lama dah hidup, dapat makan makanan macam-macam, dah merasai kenikmatan yang pelbagai dah. Lepas tu orang dah start 40, dia tak ada masalah nak diet. Sebab alam dah makan dah, kambing dah makan, nasi goreng dah makan, ayam dah makan, hotel dah makan, tu dah makan. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dah ada isteri, dah ada anak, dah nak dapat cucu pun ada. Jadi ya Allah, auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, kau limpahkanlah sedikit, kau bagilah sikit. Auzi' maksudnya bagilah sedikit. Sikapna an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, sifat nak bersyukur atas nikmat yang kau telah bagi kepadaku. Wa ala walidayya, dan ke atas mak ayah. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku beramal salih, tardah, kamu redha pada aku. Wa aslih li fi dhurriyyati, dan bagilah zuriat-zuriatku. Maksudnya bila umur 40 biasanya orang dah ada zuriat, kebiasaannya lah. Wa aslih li fi dhurriyyati,
Inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepada kamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang tunduk padamu. Ini tadi tu nak sebut apa dia? Ketundukkan jiwa tu. Dapat macam-macam apa semua. Dan ketakutan hati, kena juga ada rasa takut. Dalam keadaan kita nak tunduk, nak bersyukur pada perintah Allah Ta'ala ni, apakah aku telah menyempurnakannya dengan sebenar-benar penyempurna. Kita solat isyak, betul sempurna ke? Khusyuknya, rukuknya, rukunnya, sunatnya, takutnya, harapnya, cintanya. Mayat rakaat pertama Ustaz mula khusyuk tu dah teringat benda lain pula. Allahu Akbar. Chelsea kalah 2-1 dengan Liverpool. Aduh. Contohnya lah. Kan? Ingat pula besok ada appointment. Ingat pula besok ni. Ingat pula kejap lagi. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Jadi layak untuk kita rasa takut. Jadi inilah dia ibadah. Tunduk dan patuh bersama dengan kesempurnaan cinta, ketundukan jiwa dan ketakutan hati. Bila ada 5-5 ni, barulah dia jadi ibadah. Kalau tidak, dia belum lagi ibadah. Sambung. Didahulukannya marfu' yakni objek. Maf'ul, yakni objek, iaitu kata iyyaka. Lalu kata tersebut diulangi lagi, bertujuan untuk memberikan perhatian dan pembatasan. Maksudnya apa? Patutnya ayat tu macam ni. Kami menyembahmu dan kami meminta tolong kepadamu. Tapi dia letakkan objek tu kat depan. Kepadamu kami beribadah. Maksudnya kami beribadah kepada mana, betul tak? Kalau saya kata saya minta tolong kepada Abang Lan, itu ayat yang biasa, betul tak? Tapi saya tukar, Abang Lan saya letak kat depan, objek letak kat depan. Kepada Abang Lan saya minta tolong. Ada beza tak? Kalau dari segi bahasa Melayu mungkin tak dapat beza sangat, tapi dalam bahasa Arab ada beza. Kalau saya minta tolong kepada Abang Lan, maksudnya saya minta tolong kepada Lan lah. Tapi kalau kepada Abang Lan saya minta tolong, maksudnya tak ada orang lain dah saya minta tolong. Kepada Abang Lan saya minta tolong. Special, khusus. Lepas tu kata sini, didahulukan maf'ul, iaitu kata lalu, bertujuan untuk memberi perhatian dan pembatasan. Jadi ulang pula, iyyaka. Sebenarnya boleh je kata iyyaka na'budu wa nasta'inu. Boleh je. Kepada engkau kami beribadah dan minta tolong. Tapi kenapa diulang iyyaka sekali lagi? Itu dikata diulang sekali lagi untuk memberi penekanan, perhatian. Dan pembatasan. Batasan maksudnya khusus, hanya pada Allah sahaja. Dekat sini dalil bahawa ibadah hanya milik Allah dan minta tolong hanya pada Allah. Ayat ni lah ahli bid'ah tak faham-faham. Saya tak tahu kenapa mereka susah nak faham ayat ni. Dan kan jelas. Artinya, sambung. Artinya, kami tidak beribadah kecuali kepadamu dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu. Sambung. Inilah puncak kesempurnaan ketaatan dan cara keseluruhan agama Islam kembali kepada kedua makna di atas. Sebagian ulama salaf mengatakan bahawa surah Al-Fatihah adalah rahsia Al-Quran. Kat sini Al-Syekh dia tak berapa panjang sangat dihurai, sebab dia dah ringkas kan. Kalau kita buka tafsir Ibn Kathir yang asal, ia kan nak berdua, ia kan sini panjang dia huraikan. Okay, cuma saya nak ringkaskan dalam beberapa poin. Pertama sekali, Allah Ta'ala sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala mulakan dengan na'budu kemudian baru nasta'in. Ada beberapa sebab. Pertama sekali, Allah Ta'ala sebut nasta'in. Nasta'in tu minta tolong, menunjukkan bahawa minta tolong kepada Allah itu ialah ibadah. Kan? Minta tolong itu adalah ibadah. Satu. Yang kedua, kenapa dalam banyak-banyak ibadah Allah Ta'ala sebut nasta'in? Ada lagi nahujju, natawakkal, betul tak? Ada lagi ibadah tawakal, apa semua. Tapi kenapa dia buat nasta'in? Kerana nasta'in ni doa.
Dan doa ini adalah intisari setiap ibadah. Sebab doa ialah intisari setiap ibadah. Maksudnya roh setiap ibadah itu ialah doa. Kenapa? Jawapan dia mudah. Bukankah kita semua beribadah, maksudnya kita minta sesuatu daripada Allah? Tentu semua solat. Sebab apa? Sebab semata-mata solat? Tak. Sebab nak masuk syurga, nak jauh daripada neraka, nak dapat redha Allah. Jadi seolah-olah dia kata, ya Allah, kurniakanlah kepadaku syurga-Mu, jauhilah kami neraka-Mu dengan ibadat solat. Maksudnya terkandung dalam solat itu doa. Kita sedekah, adakah sedekah sahaja bagi sedekah? Tak. Kita bagi sedekah sebab kita nak mengharap sesuatu daripada Allah, ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Dia kata, ittaqun nar walau bisyiqin tamarah, lindungilah kamu daripada api neraka walaupun dengan sedekah sebelah biji kurma. Jadi maksudnya bila kita bersedekah tu, dalam tu ada apa? Ada doa, ya Allah, jauhilah aku dari api neraka dengan sedekah aku kurma ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, disebut na'budu dahulu baru nasta'in. Ini isyarat kepada mengutamakan hak Allah daripada hak kita dulu. Mengutamakan hak Allah dulu. Hak Allah ialah untuk diibadahi. Kemudian barulah kita apa dia? Minta pertolongan. Ini tak beribadah kepada Allah, nak minta tolong. Lepas tu doa tak makbul, salahkan. Kenapa Tuhan tak makbul? Kenapa Tuhan tak makbul? Okey. Nah, yang keberapa dah? Kelima. Yang keempat, disebut nasta'in selepas na'budu, petunjuk bahawa nasta'in itu ialah ibadah yang paling agung, ialah sebahagian daripada ibadah. Adalah sebahagian daripada ibadah. Kalau orang tanya kenapa diasingkan, kalau dia sebahagian ibadah, kenapa perlu disebut pula secara asing? Kenapa disebut asing? Betul tak? Maksudnya dalam na'budu itu dia ada nasta'in. Kenapa diasingkan? Yang ini sebagaimana Allah Ta'ala mengasingkan malaikat dengan Jibril dalam ayat surah Al-Qadar. Kan, tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam Al-Qadar itu turunnya malaikat dan turunnya malaikat Jibril. Turunnya malaikat dan Jibril. Kenapa disebut Jibril? Bukankah Jibril itu malaikat juga? Kenapa diasingkan Jibril daripada malaikat? Maka jawapannya ialah untuk memberikan keutamaan, pengagungan terhadap Jibril. Contohnya kata, semua pelajar datang dan Afiq. Dia pun datang. Maksudnya apa? Ustaz sebut Afiq secara khusus. Sama ada dia happy ke apa ke, supaya dia tak masuk aswaja ke apa ke, lepas tu dia happy ikut ahli sunnah. Dia tak ikut adamul iman, ketiadaan iman, kan? Barakallahu fiik. Contohnya lah. Jadi disebut asing. Maksudnya apa? Pengkhususan. Maksudnya nak naikkan martabat. Jadi dalam banyak ibadat nasta'in, itu yang diangkat. Kemudian disebut pula dalam bentuk jamak, na'budu wa nasta'in, dalil bahawa kita ni janganlah minta tolong untuk diri kita seorang je. Minta doa kalau untuk orang lain juga dalam bentuk jamak. Dan disebut dalam bentuk fi'il mudhari supaya dalil bahawa kita sentiasa beribadah dan sentiasa minta tolong kepada Allah. Lepas tu Nabi kata dalam hadis sahih, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tak minta tolong pada Allah, Allah Ta'ala murka padanya. Kan? Nabi kata, asta'in billah, mintalah tolong, utlubullah, ud'ullah, mintalah tolong kepada Allah. Walau syiraki na'lik, walaupun kamu nak minta tali kasut kamu pun kamu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Jadi ada harap kelas kita next kita lepas